Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah lihat satu klip Apit, seorang pegawai bomba, sedang um, berlatih untuk bagaimana untuk mm, menguruskan ular. Jadi sebenarnya topik ular ini kita akan bincangkan pada episod yang pertama musim yang ketujuh ini. Saya mula um, terfikir berkenaan dengan ular ini apabila semasa di Tanjung Malim, sebuah rumah kosong, semana saya telah membuat episod Jom Terjah, kalau tak silap saya musim ke-6 episod yang kedua. Dan apabila saya sampai di sana, um, beberapa um, orang di hadapan rumah tersebut, iaitu sebuah kedai, telah menyatakan bahawa di rumah itu ada ular. Jadi dia kata kalau nak selamat, jangan masuk di rumah itu kerana ada ular. Jadi saya sebelum itu saya tidak terfikirkan tentang ular ni. Saya cuma terjah sahaja dalam rumah, dan selalunya rumah yang kosong itu dia tidak ada semak samun yang banyak. Kebanyakan daripada rumah tu, ada beberapa rumah yang semak, betul-betul semak. Contoh di Kuala Berang, di kalau tak silap saya di Bukit Tungku. Tapi maknanya saya hanya masuk dalam rumah tu dan tidak melalui semak samun yang tebal lah. Jadi semasa di Tanjung Malim tu, saya pun merasa takut untuk masuk, sebab apabila berlaku kemalangan, pada masa tu saya seorang saja, dan hanya orang-orang di depan tu saja, dan mereka menyatakan jika berlaku apa-apa nanti kita kena bawa hospital dan lain-lain lah. Jadi saya pun tidak masuk, saya ikut nasihat orang-orang di situ. Dan apabila saya masuk di rumah itu, saya dapati bahawa rumah itu penuh dengan semak samun lah. Jadi tempat yang memang sesuai untuk ular. Tapi saya terfikir, apa akan berlaku jika sekiranya jika kita pergi ke satu tempat, bagaimana kita nak mengetahui bahawa tempat itu ada ular? Ataupun apabila kita sudah digigit ular, apa yang perlu kita buat? Jadi itu saya telah meminta Apit untuk bercerita tentang apa yang akan kita lakukan, sebab dia memang uruskan ular lah, dan dia memang pakar dalam hal-hal ular ni. Jadi saya telah temu ramah Apit, dan selalunya kita dengar, sejak kecil lagi kita dengar kalau kalau ada yang kena gigit ular, maknanya kita kena hisap, maknanya gunakan mulut, hisap racun itu keluar. Tapi saya amat terkejut lah bila mengatakan bahawa itu mungkin akan menimbulkan bahaya kepada diri sendiri, sebab racun itu mungkin akan masuk dalam mulut. Jadi kita akan lihat video temu ramah saya dengan Apit, dan dia akan menerangkan dengan lebih jelas lah tentang apa yang patut kita buat apabila kita dipatuk ular. Okey, selamat menonton. Okey, kita sekarang berada di Putrajaya untuk program wawancara kita. Jadi tetamu undangan kita adalah seorang di sebelah saya ni. Boleh perkenalkan diri? Hello guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, saya Syafiq ataupun dikenali sebagai
PSW lah. Siapa yang dah follow saya dekat Instagram ataupun YouTube channel saya juga, PSW channel. Okay, hari ni macam saya nak kongsikan dengan doktor lah, kongsikan pasal ilmu tentang pengetahuan lah, cakap pengetahuan untuk tindakan awal apabila kita kena patukan ular, ataupun cara untuk kita nak hindari dengan haiwan-haiwan berbisa macam tu. Okay, daripada macam soalan doktor tadi tanya saya lah. Dia tanya saya, apakah tindakan awal kalau kita kena patutkan ular? Tapi sebelum tu saya nak beritahu lah, ular ni dia sebenarnya dia tak suka pun nak jumpa dengan kita, dengan manusia ni. Dia takut untuk jumpa dengan manusia. Tapi dia mematuk manusia ni apabila dia rasa terancam. Okey. Faham? Okey, jelas. Okey, Apit ya sebenarnya dalam saya ada buat video YouTube dalam saluran YouTube tentang Jom Terjah. Yeah. Dan saya banyak masuk dalam rumah-rumah kosong lah. Okay. Jadi pasal ular ni memang saya takut sejak kecil lah. Tapi saya nak kata dengan jujurnya, saya tak pernah berjumpa ular dalam rumah yang saya masuk tu. Tapi baru-baru ni saya pergi di Tanjung Malim, depan UPSI tu ada sebuah rumah yang kosong. Jadi ada beberapa orang pekerja dekat depan rumah tu mengatakan jangan masuk rumah tu sebab ada ular. Jadi saya pun duduk terfikir, macam mana kita nak tahu bahawa tempat itu ada ular? Itu soalan pertama saya lah sebelum kita nak lihat pada langkah tadi tu. Okay, kembali pada soalan doktor tadi. Okay, macam mana tadi ular? Contohnya kita masuk kat rumah tu kan, macam mana kita tahu tempat tu memang ada ular? Okay, ular ni sebelum tu, ular ni dia akan berada di kawasan tu jika terdapatnya sumber-sumber makanan dia. Contohnya macam tikus ke katak ke kawasan tu. That's why saya cakap bila kita kat kawasan rumah kita ni, okay, tak kisahlah rumah kita ni berdekatan dengan hutan ke atau tak, kita kena jaga sekitaran rumah kita ni. Sebab bila adanya sumber-sumber haiwan macam sumber makanan dia tadi tu, contoh tikus atau katak, dan itulah yang boleh menyebabkan ular tu datang ke kawasan rumah kita. Jadi untuk kita mengelakkan haiwan-haiwan berbisa macam tu hadir di kawasan rumah kita, kita perlulah elakkan daripada ada benda-benda macam tu. Jadi kita kenalah selalu buat macam cakap betul royong kat rumah ke apa ke kan. Okey, jadi kembali pada soalan doktor tadi tu, kalau kata rumah tu yang selalu doktor pergi macam tu ada ular, maksudnya kawasan rumah yang doktor pergi tu ada terdapatnya haiwan-haiwan macam tu. Memang kalau rumah kosong memang tak dinafikan lah kita akan jumpa dengan tikus-tikus. Sebab itulah ular tu akan pergi kawasan tu. Sebab itulah ular tu juga ada dekat situ, sebab dia cari sumber makanan dia tu. Itu daripada segi rumah yang kosong itulah. Untuk pengetahuan semua ya, Abang Apit ni sebenarnya adalah ahli bomba, bertugas di Batua, Pulau Pinang. Di Lebuh Pantai. Lebuh Pantai. Yeah. Di Lebuh Pantai, di dalam bandar Pulau Pinang tu lah. Yeah. Di Georgetown ya? Georgetown. Jadi macam saya kongsikan daripada saya nak pergi operasi. Di kawasan Georgetown ni, walaupun orang nampak bandar, tetapi kenapa ada juga panggilan-panggilan khidmat khas. Contohnya call lah kan, 99 orang call cakap ada ular. Sebab apa? Padahal kawasan tu adalah kawasan bandar. Macam mana boleh ada ular? Okey. Ini adalah sebab pertama dia, adanya haiwan-haiwan semua macam tu. Haiwan-haiwan makanan dia digelar lokang, tikus banyak. Dan saya nak bagi tahu, ular di kawasan Georgetown ni ataupun di kawasan KL ni, bandar-bandar ni ada sebabnya dia orang punya, orang cakap dia orang punya penempatan dia tu. Dia orang punya dah terjejas. Maksudnya dah tak ada hutan yang kawasan tu. Sumber makanan dia lah. Okey. Sebab itulah ular tu ada kawasan tu. Itu daripada pengalaman yang saya pernah pergi lah. Okey, jadi sebagai rumusan tadi tu, apabila kita lihat macam ada tikus ke ataupun sumber makanan di dekat tempat rumah tu, maknanya mungkin akan ada ular di situ. Dan semak samun itu mungkin akan menjadi tempat dia tidur, tempat dia berjalan dan lain-lain. Tempat kediaman dia lah. Jadi lagi satu yang saya selalu dengar ialah masa saya kecil di sekolah dulu, apabila kena patukan ular, dia kena hisap racun tu, kemudian ludahkan keluar. Adakah ini betul? Okey. Selalu orang tanyalah soalan macam ni sebab banyakkan orang sekarang ni dia terlalu terikut dengan TV ataupun media-media yang filem yang macam tu kan. Lepas kena patuk terus sedut.
Lepas patuk terus sedut. Itu membahayakan guys. Itu bila kita sedut, maksudnya tu bisa tu kita telah bila bisa tu dapat kat kita, jadi kita pun jadi terbabit. Jadi jangan buat begitu guys. Itu membahayakan pada kita. Doktor pun akan, kalau kita beritahu macam tu, doktor pun akan marah kita. Jadi tindakan yang perlu adalah kita perlu anduhkan pada kisah patukan tu. Okey, sebelum saya pergi jauh, sebelum kita pergi jauh, saya nak beritahu, bila kita kena patuk ular tu, first thing kita kena kenal pasti ular dahulu. Okey, sebab bila kita kenal pasti ular, nanti bila kita pergi ke hospital, kita boleh refer dengan doktor, kita bagi tahu ular apa jenis apa. Tapi doktor pun dia tak akan percaya dengan 100%. Dia pun tak berani ambil risiko, sebab bila dia tersalah bagi anti-venom kepada awak, dia boleh menyebabkan menyebabkan bahaya kepada awak, boleh menyebabkan kematian bila tersalah bagi anti-venom. Jadi sebab tu, belum nak awak nak bagi bukti ke doktor tu, kita orang sebagai yang cakap macam ahli bomba ni, kita orang syorkan awak ambil gambar ular tersebut jika awak kena patuk. Okey, itu adalah yang langkah-langkah untuk kita bila kita kena patuk, kita ambil gambar ular tu. Sebab nanti bila kita tunjuk kat doktor yang nak rawat kita, nanti dia akan percaya, okey, ular ni dia terus bagi antivenom. Sebab kalau dia tak tahu jenis ular apa, dia perlu tunggu simptom-simptom berlaku dulu kepada kita. Jadi bila dia tunggukan simptom-simptom berlaku pada seseorang tu, dia punya gap masa tu ambil masa lama kan. Jadi boleh membahayakan kita lah. Dia punya peratus untuk kematian tu lebih tinggi. Itu daripada saya syorkan untuk gambar. Okey, jadi perkara pertama tadi adalah bila kita kena patuk, kita ambil anduh atau kain, kita Betul. ikat di situ supaya Jangan ikat, dia tak boleh ikat. Sebenarnya kita tidak boleh mengikat pada kawasan yang kita kena patuk tu nanti, sebab bila kita kena patuk, kita ikat, nanti anggota yang kat sini, di pengaliran darah dia tu, dan bisa tu akan merangkumi kawasan ni dan menyebabkan kita boleh kena potong tangan guys. Ya. Jadi maknanya kita cuma tutup balutkan, anduhkan. Sebab bila kita anduhkan, guys, kita boleh mengurangkan pergerakan. Okey, bila pergerakan kita kurang, pengaliran darah pun dia tak terlalu cepat ke. Okey. Jadi lepas kita anduhkan tu, kita secepat mungkin bawa ke hospital, dan sebelum kita ke hospital tu, pastikan jenis ular tu, ambil gambar untuk ditunjukkan kepada itu kalau kita ada telefon masa tu. Tetapi bila kita tak ada telefon masa tu, apa kita perlu buat? Kita lihat ular tu jenis dia macam mana, ciri-ciri dia macam mana. Kalau tak ada telefon masa tu, korang boleh bunuh ular itu tersebut. Dalam akta penyelidikan pun memang boleh bunuh ular tu jika dia membahayakan kita. Kita bunuh ular tu. Kalau pernah korang tengok kan, ada satu video Indonesia ni, dia kena patuk dengan ular, tak silap saya kobra lah, spesies kobra, dan dia bawa ular tu pergi ke hospital. Untuk dia nak refer kepada doktor untuk supaya doktor tu percaya dengan apa yang dia kena dengan ular tu. Macam tu. Okey, jadi saya ada terbaca bahawa ular ni sebenarnya patuk kita sebab kita mengganggu jalan dia. Contohnya kita berjalan, kita pijak dia, dia marah, dia patuk kita. Jadi adakah betul mitos yang mengatakan apabila ular tu tengah macam tu kan, kita jangan buat apa-apa, kita cuba jauhkan diri daripada dia. Kadang-kadang ada ular ni yang dia boleh ludah, dia boleh sembuh kan. Okey guys. Ular, macam doktor beritahu tadi tu, ular ni dia banyak spesies dia lah, macam orang lah. Lain orang, lain dia punya perangai, betul tak? Jadi ular pun dia lebih kurang macam tu. Ada yang ular yang menyembur, ada ular yang tak menyembur, ada ular yang berbisa, ada ular yang tak berbisa, macam tu. Okey, bagi yang macam doktor soalan pada saya tadi tu, ular yang menyembur, betul? Ular menyembur ni adalah ular spitting cobra guys, spitting cobra. Spitting cobra ni dia memang adalah ular yang menyembur. Okey, dan satu lagi tu adalah monoclone cobra. Monoclone cobra ni dia tak sebut, tapi adalah dua-dua spesies yang sama, cuma dia berbeza dia punya itulah. Berbeza sifat dia tu. Okey, dan king cobra pula yang selalunya orang cakap jangan ada pergerakan apa-apa tu, itu adalah king cobra. Sebab tu ular ni berbeza sifat dia. King cobra bila dia tak serta ancam, dia akan panggung dan akan attack bila ada pergerakan.
Itu daripada sifat-sifat ular lah. Jadi kalau korang jumpa kobra depan korang kena kurangkan pergerakan. Dan kalau boleh jangan ada pergerakan sebab dia akan attack bila ada pergerakan. Yelah, kita kena tahu juga jenis-jenis ular ni. Ada king cobra yang dia punya dia kepak dekat situ kan. Kemudian ada ular sawa. Betul, ular sawa. Apa lagi ular yang ada? Ular sawa, ular king cobra, ular kapak. Ular kapak. Okey. Macam ular kapak ni. Ular kapak ni saya nak bagi tahulah, banyak terdapat di kawasan hutan-hutan yang macam gunung-gunung ke, di bawah daun-daunan. Sebab saya nak bagi satu ni lah. Bila orang sekarang banyak jadi trend kan hiking kan. Orang hiker-hikers ni banyak masuk dalam hutan, tapi dia orang tak utamakan safety. Contoh safety yang dia orang tak indahkan adalah bila dia orang pergi tu, dia orang just pakai, kadang-kadang ada yang pakai macam sandal kan. Tak boleh. Itu boleh menyebabkan bahaya apabila ular yang jenis ular kapak ni, kita tak nampak dia tau. Bila kita terpijak dia terus boleh patuh di kaki kita. Pakai boot lah. Ya, so kita perlu pakai boot lah untuk mengelakkan daripada kena patuh ular macam tu kan. Kita tak minta kan, tapi benda tu ada. Itu dia. Jadi apa rancangan Nafid lah lepas ni? Apa aktiviti lepas ni? Okey, aktiviti saya lepas ni, saya memang suka dengan haiwan-haiwan seperti ular ni. Dulu saya pun takut. Tapi bila kita dapat ilmu contoh untuk mengendalikan dia, alhamdulillah sekarang saya dah dapat keberanian tu sikit demi sikit lah. Dan sekarang plan saya adalah saya akan membuat channel YouTube dengan konten yang baru dengan tim saya nanti. Apa nama channel tu? Channel saya masih sama, tapi Masih sama. konten yang baru saya akan terjah, tapi bukan terjah rumah-rumah lah macam doktor ni kan. Konten saya akan terjah ke hutan-hutan Mencari. untuk mencari ular. Guys, saya untuk mencari ular dan saya akan menerangkan demi sedikit lah, sebab sikit tentang ular-ular yang apabila saya jumpa dan haiwan-haiwan apa yang saya jumpa. Okey, menarik tu. Jadi bagi mereka yang suka kepada ular dan juga suka melihat Abang Apit ni beraksi menangkap dan mencari ular, sila bila dah ada dah saluran tu? Channel tu. Channel dah ada, Okey. cuma konten tu nanti saya akan upload dia lah semula. Bagi mereka yang baharu tu boleh cuba lihat, nak search apa? Apit. Just tulis Apit SW je, nanti akan ada insyaAllah. Apit SW. Ya, betul. Cuba search di YouTube. Ya. Juga di Insta pun ada juga. Okay, Di Insta pun Apit SW, dan juga ada channel lain, media lain. Dekat ni tak ada lagi lah. Tak ada. Okey, jadi Apa pun jangan lupa untuk subscribe lah guys. jangan lupa pada saya. Ya, jangan lupa tekan. Kalau korang suka dengan video yang kita orang kongsikan hari ni, korang bolehlah tekan simbol button subscribe. Betul? Jangan lupa juga untuk share untuk kita share kepada ilmu kepada orang-orang yang tak tahu. Semoga diorang lebih dapat ilmu untuk bila pergi hiking macam tadi tu. Dia memang kena bagi tahu juga kepada hiker-hiker sebab dia bahaya. Isu apa ni, aspek keselamatan tu perlu kita kita ambil lah. Ya, kena ambil kira lah. Pernah berlaku yang macam ada seorang yang hilang semasa hiking tu kan. Saya pun tak pastilah, sampai sekarang dia tak jumpa kan. Tapi besar kemungkinan mungkin ular, ditelan ular ataupun binatang buas. Tapi dekat Gopeng tu rasa tak ada binatang buas lah. Buas tu tak sure lah. Tapi yang digembar-gemburkan ialah diculik oleh orang Bunian. Jadi tak tahulah, mungkin itu wallahu alam. Jadi Tuhan saja yang tahu. Jadi itulah dia. Terima kasih kepada Abang Apit sudi untuk diwawancara oleh saya. Sebab saya topik ni memang saya terfikir sejak dari dulu. Sebab saya selalu masuk ke rumah kosong tu, saya terfikir kalaulah berlaku kecemasan macam mana ni, sebab saya masuk seorang-seorang kan. Betul. Anak saya ada tunggu di luar. Jadi tapi hari ni kita dapat ilmu baru. Betul? Tak salah untuk kita share kepada orang sebab benda ni penting kepada kita, safety kepada kita. Okay? Terima kasih guys kerana sudi menonton. Okay? Terima kasih doktor. Okay. Jumpa lagi. Jumpa Assalamualaikum.